بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita langkah ayatnya, surah Al-A'raf pergi ke ayat 175. Karena cerita sebelumnya cerita hal Fir'aun berulang-ulang ceritanya. Baik, kita pergi ke ayat 175 firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Okay. Ayat 175 surah Al-A'raf. Ayat 175 surah Al-A'raf. Kalau kita lihat di sudut maknanya secara sepintas lalu, maknanya sebelum dihuraikan. Ayat 175 tersebut, dan bacakanlah, Allah nyuruhlah, kepada mereka berita orang yang telah kami datangkan kepadanya ayat-ayat kami. Tetapi dia terlepas daripadanya. Maka syaitan pun menjadikan dia pengikutnya. Lalu jadilah dia daripada orang-orang yang tersesat. Apa maksud ayat ini? Kalau kita lihat, ini masih lagi rentetan daripada kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun laknatullah. Apabila Nabi Musa datang ke Mesir untuk membebaskan Bani Israel daripada cengkaman jahat Fir'aun. Sampai Nabi Musa dicabar oleh Fir'aun untuk saling menunjukkan kehebatan masing-masing. Maka Musa alhamdulillah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat. 2 mukjizat diberi dengannya. Satu mukjizat yang berupa cahaya. Apabila nyelok ke lengannya, cahaya keluar dari tangannya. Kedua ialah tungkat. Maka dengan 2 senjata mukjizat tersebutlah Nabi Musa dapat mengalahkan ahli sihir Fir'aun yang ada 70 orang
Akhirnya ahli sihir yang masuk Islam. Membuat Fir'aun semakin murka dan marah. Baik, kita kembali kepada ayat kita tadi. Muitanangganya pun tafsirnya. Ayat 175 ya. Nabi disuruh Al-Quran itu kan diturun kepada Nabi Muhammad. Adapun tak cerita ada nabi-nabi lain di dalamnya hanya merupakan tauladan kepada umat Nabi Muhammad di akhir zaman tu. Ia tujuan Allah menceritakan kisah Nabi Adam dengan 2 orang anaknya, kisah Nabi Nuh dengan anaknya si mau ngikut dalam bahteranya, kisah Nabi Lut alaihi salam dengan kaumnya yang jahat, kisah Nabi Saleh dengan kaumnya, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Shu'aib, dan banyak lagi kisah-kisah Nabi termasuk kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ya. Ada orang nanya, kenapa dalam Quran banyak cerita-cerita umat-umat terdahulu yang ditimpa bala bencana dan sebagainya. Sebenarnya tujuan Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk supaya kita menjadikan panduan kepada kita. Panduan kepada kita supaya nisi berperangi seperti mana perangi umat-umat dan nabi-nabi dahulu. Akhirnya Allah turunkan bala bencana kepada mereka sehingga hapus habis tiada kesan lagi. Baik. Kita dengar ayat 175 tadi. Artinya, kata Pak Hamka tu, cobalah engkau citrakan kepada mereka itu wahai utusanku. Utusanku itu maksudnya lah nabi-nabi lah. Sama ada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hal orang yang tadinya telah mengenal ayat-ayat Allah. Asalnya bagus, baik, beriman. Kalau misalnya dia seorang Yahudi misalnya. Dia telah mengerti hukum Taurat yang diimbak oleh Nabi Musa. Faham. Ulama-ulama di kalangan ulama Yahudi faham Taurat. Dan dia tahu nak apa larangan, nak apa perintah Allah di dalam kitab Taurat tersebut. Dia juga Nabi Isa alaihissalam diutus Allah Ta'ala membawa Injil. Menyeru kaum Bani Israel pada masanya supaya beriman. Banyak di kalangan deknya beriman pada masanya. Dan tahu hukum hakam yang berkaitan dengan agama di dalam kitab Injil tersebut. Tapi sayang. Dan umat Nabi Muhammad pun sama juga. Ramai yang pandai baca Quran. Ramai yang Masya Allah berlagu Quran, bertanding 41. Okay. Suara kacak. Percaya dengan Al-Quran. Yakin dengan adanya Quran. Hukum hakam dalam Al-Quran. Tapi, ini ada tapi. Disebut saya tadi, dia telah mengerti pula segala hikmah ajaran Nabi Isa Al-Masih. Dan kalau dia orang Islam, dia pun telah banyak mengenal Al-Quran. Dan telah tahu membezakan mana hadis yang sahih, mana yang dhaif, dan mana yang palsu. Kalau orang Islam yang sebenarnya belajar, dia tahu. Si punya tahu semua. Sekurang-kurangnya ada basic. Tahu tentang Al-Quran, tentang hadis. Perbezaan antara hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis palsu. Pendeknya dia sudah terhitung ahli dalam ayat Allah. Tetapi rupanya semata-mata mengenal ayat Allah saja. Kalau tidak pandai mengendalikan hawa nafsu, maka pengetahuannya tentang ayat-ayat Allah itu tadi satu bisa tidak memberi faedah apa-apa. Tidak ambil faedah apa-apa. Macam kita membunuh orang Islam tu lah. Orang Melayu kita pasal baca Quran kan nombor 1. Kalah orang Arab. Mau bertanding. Tanding kalah orang Arab.
Malah nombor 1. Tok tengok orang buta nombor 1. Mau pasal baca nombor 1. Baguslah. Ya terpuji. Tapi fahamkah? Praktikkah apa yang dipadah Allah dalam Qurannya? Sibuk surah lain Fatihah jangan kita sembahyang 5 kali sehari. Bacaan kau mereka baca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara Masya Allah. Tapi si faham. Ada faedah kah? Ada faedah, pahala aja. Tapi tidak mengerti apa-apa. Ya yang disebut Allah dalam ayat tu. Bukan hanya umat Nabi Muhammad lah. Termasuk yang saya sebut tadi. Umat Nabi Musa duk cemia juga pengen perangainya. Umat Nabi Isa duk cemia juga pengen perangai di kalangan Bani Israel. Kemudian orang Arab di zaman Nabi Muhammad pun ada juga yang berperangai macam ya. Dan orang-orang yang bukan Arab, non-Arab. Apabila Islam dah tersebar luas ke negara-negara yang ajam, yang bukan Arab. Apalagi, lagilah susah. Kena masa yang lalu habis pakai nak lain. Pakai agama sikit aja. Lebih-lebih dah kepak senyawa. Bawa pergi. Ngagak nak agama. Masa gig sehat, gig cergas, sepatutnya ketika kita cergas, gig muda, ia mudah nangkap ilmu-ilmu yang kita pelajari. Tapi hal lah. Kurang-kurangnya kita sempat juga sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah modal kita jawab kelak. Pendeknya dia sudah terhitung ahli dalam ayat-ayat Allah. Tetapi rupanya semata-mata mengenal ayat Allah saja. Ya kenal tu surah Waqi'ah, tu surah Ar-Ra'd, tu surah Fatihah. Kenal macam aja. Isi kandungan. Kita orang kita kan suka baca Yasin setiap malam Jumaat. Yasin nombor 1. Baguslah. Yang baca Yasin ya bagus. Pahala besar. Baca Yasin. Bagus. Tapi fahamkah? Nak dipadah Yasin. Mesej Allah sampaikan di dalam Yasin ya. Untuk difahami. Fahamkah? Si faham. Bila dia tak baca Yasin. Oh aku mesti Jepun. Aku dah hafal Yasin. Okay, mesti Jepun dah. Baguslah. Nya hafalnya. Bukan kita nak melarang. Nya hafal mesti Jepun kah sebelum Jepun kah. Saya kira lah. Okay. Bagus. Tapi bila kau nak mahamnya. Umur dah 70. Umur dah 50, 60. Bila kau nak maham mesej Allah Ta'ala dalamnya. Kelak kau ditanya di akhirat. Apa jawab kau? Tidak berganjak kaki anak Adam di padang mahsyar kecuali ditanya 4 perkara. Kan? Dalam hadis ya. Pertama, umurmu, kemana kau menghabiskannya? Apa jawab kita? Sini kau habis umur kau tahu apa-apa. Tentang agama. Zaman mudamu, kemana kau menghabiskannya? Apa kita jawab? Ilmumu, kemana kau menyebarkannya? Dan dudi sekali, hartamu, dari mana kau dapat dan kemana kau menghabiskannya? Dapat jawab ke 4 soalan ni? Okay. Allah. Maka pengetahuannya tentang ayat-ayat daripada ayat itu, tanggal atau ungkai atau copot dirinya dari ayat itu. Di dalam ayat ini disebut insalakha. Kita nanggap dalam ayat tadi. Perkataan diguna Allah. Fansalakha minha. Fansalakha artinya terlepas daripadanya. Okay. Ayatnya pandainya tahu. Surah tahu, ayat tahu, pandai membaca. Tapi fansalakha. Maknanya terlepas daripada saya tahu apa-apa. Hukum nak mudah dalam ayat pun saya tahu. Hanya semata-mata membaca dapat pahala membaca sahaja. Arti asalnya ialah menyilih.
yakni selalu bertemu pada ular menyelih kulit, tanggal. Macam kita nanggau ular apabila bersalin, kita nanggau ular bersalin kulit. Kulitnya tinggal, hanya keluar daripada kulitnya. Kulitnya baru. Cemia. Tanggal daripada dirinya ilmu Al-Quran. Kerana si faham. Nya hanya semata-mata membaca aja. Baca bagus. Kan si bagus. Okay. Dapat pahala. Tapi si kan lu baca aja. Bila kau nak faham. Kelas tafsir semua datang. Dia pun nak baca si faham. Macam ni lah lagi. Ya maksud fansalakha ya tadi. Bersalin. Ataupun menyilih kalau bahasa Indonesia. Ataupun nya keluar daripada kulit lamanya ular ya. Nya bersalin kulit baru. Cemia seolah-olah orang yang pandai membaca Quran tadi tapi tidak memahami isi kandungannya seolah-olahnya macam ya. Demikian juga orang menyembelih kambing lalu dikuliti sehingga tanggal kulitnya itu tinggal badannya saja tak berkulit. Sama macam ya. Itu umpamanya lah. Disebut juga insalakha. Oleh sebab itu amat dalamlah maksud ayat ya tadi. Allah guna perkataan fansalakha. Okey, fansalakha. Minha. Nabi disuruh menceritakan keadaan orang yang telah mengerti ayat-ayat Allah fasih menyebut. Tahu hukum halal dan hukum haram. Tahu fikih dan tahu tafsir tetapi agama itu tidak ada dalam dirinya. Ya satu sejenis. Alim dari segi agama. Tahu hukum hakam. Bukannya ngaji ajaknya pandai. Mana Quran punya tahu. Tapi tidak ada di dalam dirinya agama. Iman saja. Dia mudah menggunakan agama untuk kepentingan pribadinya. Agama jadi alat politiknya untuk memerintah. Agama dijadikan keuntungan untuknya berniaga. Sangkut ayat Quran di kedainya. Ayat 1000 dinar. Kah saya. Bukan untuk dibaca ayat 1000 dinar ya. Kena tengkah ayat tu. Bukan ayat tu lah. Kedai aku tak laku. Dia mempergunakan agama hanya untuk kepentingan duniawi. Dia pandai agama. Dia faham ayat Al-Quran. Mundak siknya tahu benda ayat 1000 dinar. Dia faham semua. Tapi dia si mempergunakan benda yang untuk jalan Allah yang sebenar. Tetapi dipergunanya untuk perkara-perkara duniawi sahaja. Semata-mata. Bukan si boleh. Tapi semata-mata ya si boleh. Tak ada dalam dirinya Allahu Akbar. Sebab akhlaknya telah rusak. Ya sebabnya. Rusak. Siapa si ngundi parti kami masuk neraka. Nya dah jadi ke partinya ya. Sebagai sarana untuk masuk surga. Kan gitu tek. Kempen pilihan raya di Semenanjung. Dipulai dengan jeram. Kempen sidak geng ya. Malas nak nyebut lah geng apa. Gelombang hijau yang nyebut sidak. Sidak gelombang hijau tu mana. Haram mengundi gelombang merah. Siapa sih ngundi gelombang hijau masuk neraka. Siapa mana macam ni? Kena masuk neraka. Okey? Sebabnya. Ia mempergunakan agama untuk faedah, mendapat pangkat dan untuk memerintah, jadi menteri, jadi segala macam. Ya aja. Kelak punya dah diberi kuasa, tiada apa-apa di polahnya. Ya sekejap kita nangganya dapat kuasa ya bersama dengan geng-geng sebelum kerajaan perpaduan tu pun ini ada mula apa-apa. Apa pula? Padahalnya dalam ya. Gelombang hijau dalam ya. Kita takut jadi macam ya.
Saya sih madah siapa-siapa bati ya, gelombang hijau aja. Paham-paham lah. Baik. Demikian juga orang tadi rupanya kerana hawa nafsu maka ayat yang telah diketahui itu tidak lagi membawa terang ke dalam jiwanya. Siapa nyuluh jiwanya? Ayat ya. Siapa menjadikan imannya makin kuat nisi. Malah membuatnya makin jahit. Akhlak makin buruk. Makin banyak agama taunya, makin akhlaknya buruk. Si dapat mencegahnya daripada keburukannya tadi. Melainkan membuat jadi gelap. Makin gelap jiwanya. Akhirnya dia pun menjadi anak buah pengikut syaitan. Sehingga ayat-ayat yang dia kenal dan dia hafal itu bisa disalahgunakan. Hafal. Inna dina indallahil Islam. Ceramah berdebu. Tapi yang mempergunakan ayat ya untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan kelompok. Orang-orangnya. Supaya orang dengar bunyi agama aja. Orang nyokong. Ya. Dia pun bertambah lama, bertambah sesat. Waliyazubillah min zalik, ya Allah. Seumpama ada seorang yang lama berdiam di Mekah. Sama juga. Telah disangka alim besar. Berapa lama tadi Mekah? Kami 20 tahun di Mekah. Walah duduk di Mekah aja kerja ngisap sisa. Nangga tarian gelek, lem TV di Mekah. Pulang, makai serban, makai apa, orang fikirnya alim. Banyak kan dulu macam ya. Padu si tahu apa-apa. Macam unta lah. Unta lama je dia Mekah. Dia dah tahu apa-apa unta. Unta lama sih dia Mekah. Jemuri. Nak dia beranak sih ya unta. Tapi, cuba mbak unta situ. Sama juga kedak perangai binatang. Saya dah tu unta Mekah tu lain, alim. Saya dah. Si ada. Sama juga. Diam di Mekah, kerja, bisnes. Ngembak orang haji. Datang orang lain tawaf. Dia duduk di hotel. Ada seorang hamba Allah, pengalaman lah. Dia tu tukang ngembak orang haji. Masa saya masih belajar dulu. Satu masa, saya ngembak orang tawaf. Geng-geng mbak tawaf. Saya nanya, Syekh, kenapa aku sih pergi tawaf sama? Aku sih malah umrah yang ada. Mbak ya kau sih. Makanya datang dari luar juga masuk. Terus pakai pakaian biasa. Duduk di hotel aja. Tawaf nisi, sa'i nisi, semua nisi. Saya nanya, apa kali dah aku ngembak orang haji? Lebih pada 10 kali dah. Tapi aku pun belum pernah haji. Mungkin kita pasal ambil peluang kedong tengembak orang tu nak. Dapat tu pergi haji 10 tahun, 10 kali. Kan syukur. Inya si pernah mula umrah, si pernah mula haji. Mati dah saya. Mudah-mudahan Allah ngampunkan dosa. Sampai cemia sekali. Sama macam nak kata Pak Hamka tu tadi. Apa kata Pak Hamka tadi? Lama diam di Mekah. Seumpama ada seorang yang lama berdiam di Mekah dan telah disangka alim besar, tetapi kerana disesatkan oleh syaitan, dia menjadi seorang pemabuk. Dan tidak pernah bersembahyang lagi. Kena di Mekah dah banyak pahala sembahyang. Pulang ke negeri tu si perlu sembahyang lagi. Allah yang berutangannya. Sampai cemia sekali. Minta jauh lah. Allah masturna. Kita jadi orang kedatuk. Lalu orang bertanya, mengapa engkau jadi pemabuk? Nanya-nanya. Faham engkau tak jadi pemabuk, hal kau alim. Dia menjawab, tidak ada satu lafaz pun dalam Quran atau hadis yang menerangkan orang pemabuk masuk neraka. Katanya. Jawab. Siapa pun aku nemu dalam Quran madah orang mabuk masuk neraka.
Kan? Padahalnya tahu Quran. Tapi setakat tahu aja lah. Si dia amal. Dan tentang semayang dia berkata pula, dalam Quran surah Al-Ma'un ada tersebut bahawa neraka wailun adalah untuk orang-orang yang semayang. Tanda tak? Wailul lil musallin. Nangga ni ajaknya stop. Neraka lah untuk orang-orang yang semayang. Nggak ni ajak. Padahal ayat ada sambungnya. Alladzina hum fi salatihim sahun sampai. Baik kita boleh berhenti siang baca Quran. Wailul lil musallin. Berhenti siang. Si boleh. Neraka will lah bagi orang yang sembahyang. Sebaiknya semua sembahyang. Coba kita. Pandainya jawab. Maka karena dia telah sesat, dipakainya lah ayat Quran yang dihafal itu untuk mempertahankan kesesatannya. Yang cari ayat-ayat pakai ayat-ayat yang syubhah ya, untuk dijadinya modal untuk membenarkan kesesatan hidupnya. Dengan jalan yang salah. Dia masih hafal ayat-ayat dan hadis-hadis itu. Hafal ayat. Hadis hafal. Dalil hafal. Tapi mengarutlah. Salah gunanya dalilnya. Tetapi ayat dan hadis sudah lama copot. Copot artinya keluar daripada jiwanya. Dan dia telah tinggal dalam keadaan telanjang. Na'udzubillahi min zalik. Telanjang maksud dia. Si ada apa-apa ilmu lagi. Asalnya pandai tu. Pandai Al-Quran. Pandai baca Quran. Pandai tu. Oleh karenanya dah berperangai macam ya. Allah cabut sikit sekali dari jiwanya Quran dan sebagainya. Akhirnya jadi jahil kembali. Bahaya. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian sampai kita ke ayat yang ke-176. Walau syi'na, kata Allah, la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahnya, kerjanya. Famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampai Allah serupakan orang macam ya tadi sama dengan asu anjing. Cuba tenangkan maknanya. Dan jikalau kami kehendaki, kata Allah, nescaya kami angkatkanlah dia dengan ayat-ayat itu. Sepatutnya apabila tahu, faham ayat Quran, faham hadis, hafal, semakin baik sepatutnya. Tapi si orang untuk makin jahitnya. Kalau aku mau, kata Allah, aku akan jadinya orang yang baik. Tapi nya si mau. Nyempun si mau. Dahnya si mau, seketinya lagi sia. Dengan ayat itu, akan tetapi dia melekat ke bumi dan memperturutkan hawa nafsunya. Yang gago dengan dunia. Ayat Quran digadinya modal untuk kepentingan dunia. Ayat-ayat yang dihafal, ayat-ayat yang difahaminya, digunanya untuk hawa nafsunya semata-mata. Macam tadi lah. Kena gosip sembahyang. Ayat Quran melarang masuk orang ibadah, orang sembahyang masuk neraka. Nya salah guna ayat-ayat. Kena kau minum arak? Si ada pun dalam Quran madah orang minum arak masuk neraka. Katanya. Andai jawab. Artinya jikalau Allah menghendaki, dia bisa naik, bisa terangkat ke atas martabat yang mulia. Sebab ayat-ayat Allah yang telah diketahuinya itu bisa memberikan cahaya kepadanya sepatutnya. Macam kita ada hafal Al-Quran dalam jiwa kita. Jiwa kita bercahaya apa? Iman kita semakin terang benderang. Makin kuat. Tapi orang tu terbalik. Jiwanya makin gelap. Ya kita takut. Ya Allah. Selamatkanlah kami. Daripada orang berperangai macam ya. Tetapi bagaimana Allah hendak mengangkatnya, padahal dia sendiri lebih suka lekat ke bumi.
Kambuh dengan kehidupan dunia aja yang masuk bumi ya. Sebab hawa nafsunya telah lebih menang atas jiwanya. Nafsunya menang, kalah jiwa, imannya kalah oleh nafsunya. Nyasi mau ngikut petunjuk Allah. Padahal ada Quran dalam dirinya. Ada beberapa ayat udah dihafalnya. Udah difahamnya. Tapi nyasi mempergunakan itu semua untuk kebaikan. Malahnya mempergunakan itu semua untuk mengikut hawa nafsunya. Ya Allah. Ya. Sebab hawa nafsunya telah lebih menang atas jiwanya. Artinya jiwanya itu sudah sangat rusak. Maka ayat yang sepatah ini memberikan kita pedoman. Ayatnya tadi 157 ya. Bahawa pemberian yang utama daripada Allah kepada tiap-tiap kita manusia ini adalah dasar baik. Kita dilahirkan dalam fitrah. Tetapi kita sendiri pun diwajibkan berikhtiar, berusaha sendiri. Melatih diri lebih baik supaya naik martabat kita lebih tinggi. Sepatutnya macam ya. Kita berusaha mendidik diri kita supaya terus menjadi orang yang baik. Kalau kita beranggapan bahawa nasib buruk dan kehancuran yang menimpa diri kita adalah kerana takdir Allah semata-mata, maka faham kita tentang amal sudahlah tersesat. Allah gerak hatiku minum arak bah. Dah terkedai aku jadi minum arak ni kaya nak malah. Kata yang jawab. Itu adalah anggapan ajaran sesat. Nyasi faham apa maksud takdir ya. Kena aku sit semayang hari tu. Aku dah diterkedai Allah itu sit semayang. Jawabnya. Ni aku tahu Allah terkedai kau macam ya. Bila kau naik ke Lauh Mahfuz nangga takdir kau? Bila? Dari di kau pun nang malas semang. Ibu kau ngano Allah. Ibu kau menyalah takdir Allah Ta'ala. Allah mentakdirkan semua benda-benda baik untuk kita. Tapi dah kita milih untuk keburukan, Allah takdirkan teruslah. Dah kau mau keburukan, nak ambil saya. Cemialah artinya. Sama macam kita driving. Lampu merah kita langgar. Bump accident. Nak kau accident? Dah terkedir Allah aku nak accident. Boleh tahu macam mereka? Dah terkedir Allah aku melanggar lampu merah itu. Boleh? Bolehkah? Si boleh ya, ajaran sesat ya. Sesat dalam memahami takdir. Maka perlu belajar tauhid. Kita situ ada kelas tauhid. Siang ada, malam pun ada. Buku tu, buku induk akidah Islam. Supaya kita benar-benar memahami. Saya kira macam nak ngajar buku tu kembali. Dulu pernah diajar, dah habis. Tahun 2000 lebih dulu. Qada dan qadar pengertiannya. Tu banyak orang sih faham. Apa qada dan qadar? Bagus buku tu. Qada dan qadar dalam pandangan ulama salaf. Dibeli oleh ayah Datun dulu. Di KL nya beli. Bagus kalau kita, supaya kita faham. Kerana orang Melayu banyak si faham hal qada qadar tu. Dia selalu nyalah Allah. Kena kau malah ya teh. Dah terkedai bah. Sebenarnya salah faham. Okey? Dah jodoh bah. Selalu sebenarnya. Kena orang nikah orang si seronok sebenarnya. Dah jodoh. Kan kau boleh milih. Kau diberi Allah kuasa untuk memilih. Apabila kau dapat benda buruk, kau madah nak dah jodoh. Nak dah terkedai Allah. Berarti kau nyalah Allah. Kau nyalah Allah. Sama macam orang tu tadi. Okey? Orang yang dicerita dalam ayat ini tadi.
Kemudian kita lihat lagi, apa guna Allah menurunkan agama, mengutus Rasul, memberikan bimbingan berbagai macam, kalau Allah sendiri pula yang semau-maunya mentakdirkan kita lekat ke bumi. Apa guna Allah mengutus Rasul? Ada 124,000 semua Nabi dan Rasul. Kalau memang Allah terus takdir kita jahit buruk semua, kau tu jadi pencuri, kau tu jadi perompak, kau tu. Apa guna Rasul diutus? Mungkin kita siap ada pilihan. Semua lu ikut takdir aja. Sama macam binatang. Binatang benarlahnya hidupnya ikut takdir aja. Kerana siap ada otak untuk berfikir. Kita manusia beza. Kita ada otak, kita ada nafsu. Kita boleh memilih, kita boleh berusaha, bertawakal dan sebagainya. Tiba-tiba kita milih nak jahit juga, kemudian kita madah, udah takdir. Kan salah ya. Si adalah guna Allah Ta'ala menurunkan Rasul. Si adalah guna Allah Ta'ala nurun ajarannya, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Apa guna buku-buku semua? Mun kita ada semua kedak binatang lalu ngikut takdir aja. Okay? Ikut takdir aja. Si ada guna kita jadi manusia. Jadi bukan salah kita lah. Kena kau masuk neraka. Udah takdir kau masuk neraka. Macam ni. Kan kau diberi pilihan. Imma syakira wa imma kafura. Dalam Quran ya. Kau diberi pilih. Sama ada kau nak memilih menjadi orang kafir. Atau menjadi orang beriman. Kau pilih. Di tangan kau milih ya. Kaya bahawa Allah mentakdir. Nak dipilih kau tak. Kau pilih benda baik, Allah pun takdir kau jadi orang baik. Kau pilih benda jahit, takdir kau jadi orang jahit. Nah, kau pilih. Penyuh kau pilih. Okay. Allahu Akbar kabira. Maka faham kita tentang agama sudahlah tersesat. Apa guna Allah menurunkan agama, mengutus rasul-rasulnya, memberikan bimbingan berbagai macam kalau Allah sendiri pula yang semau-maunya mentakdirkan kita. Takdir Allah datang pastilah menurut hukum sunnatullah yang tertentu. Kita sendiri sadar akan adanya diri kita dan adanya usaha dan ikhtiar kita. Kita diberi peluang untuk berusaha dan berikhtiar. Kena makan si nunggu nasi masuk ke diri punya perut tak? Buka mulut. Oh, nasi masuk mulut. Kemudian takdir aku kenyang. Masuk juga nasi ke dalam mulut. Kau boleh kata macam ya? Si perlu berusaha ambil nasi. Oh, nasi. Masuk dalam mulutku. Boleh? Saya akan berlaku. Okay? Mesti dengan usaha. Masak dulu, basuh dulu beras. Ya. Masak, tanak kalinya. Ada mengerodak dan segala macam. Baru dikauk, kalan tapak, ambil suduk, masuklah mulut. Ya, usaha. Sama juga lah benda-benda lain. Perlu proses usaha. Bukan menunggu takdir. Kita sendiri sadar akan adanya diri kita dan adanya usaha dan ikhtiar kita. Kita bukan batu tercampak tergulung-gulung dalam alam ini. Kita bukan batu. Dan bukan pula kapas yang diterbangkan angin. Kita bukan macam kapas. Sini angin rebang, sialahnya pergi. Kita bukan macam ya. Kita bukan seperti angin, kapas. Kita bukan seperti batu juga. Yang dilempar mengikut sini yang kita mau. Tidak ada pilihan. Kalau kita bangsa batu, tidaklah kita akan dijadikan Allah khalifah di bumi ini. Karena dua aja makhluk yang Allah jadikan khalifah di bumi itu. Manusia. Satu aja. Manusia. Jadi khalifah di muka bumi. Jin sih. Manusia aja. Siapa ketua khalifah bumi? Nabi Adam alaihissalam. Kan masa Nabi Adam nak dicipta Allah Ta'ala. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat nentang padawan saya. Ya Allah.
Kau nak menjadi khalifah di muka bumi, di kalangan makhluk nama manusia, habis rusak bumi dikejar adanya kelak. Kata malaikat, semua malaikat sepakat madah jemaah. Allah madah aku lebih tahu apa yang aku pola. Diam itu orang saya. Terus Adam dibuang ke bumi menjadi khalifah di muka bumi. Lahirlah kita tu anak cucu cicit gitu. Yang sebanyak-banyaknya. Baik. Jikalau kamu kehendaki nasihat kami angkat dia tadi. Kita nangga ayat seterusnya. Allah artinya demikian sabda firman Allah artinya Allah tetap bersedia mengangkat manusia naik. Asal dia sendiri tidak ingin hendak lekat saja di bumi kerana diikat kakinya oleh hawa nafsunya. Kita berdoa lah. Ya Allah, kita dalam semayang. Duduk antara dua sujud apa tak kita? Rabbi firli, ampunkanlah dosaku. Warhamni, kasihanilah aku. Warzuqni, berikanlah aku rezeki. Warfa'ni, angkatlah darjatku jadi manusia yang baik. Wajburni, cukupkanlah keperluanku, harianku. Sementara aku masih hidup di dunia ni. Warfa'ni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, berikanlah aku hidayah. Wa'afini, sehatkanlah aku. Cukup kita minta. Perkali sehari kita sembahyang membaca ya. Tiap-tiap duduk antara sujud kita baca apa? Walaupun ada pilihan, kita semua baca ya pun boleh. Kita baca Rabbi firli 2 kali cukup. Duduk antara dua sujud ada pilihan. Rabbi firli, Rabbi firli. Ya pun boleh juga dibaca. Tapi alang-alang kita bacalah banyak sikit. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Enggak wa'afini aja. Wa'afani saya ada. Ya tambahan. Dalam hadis enggak wa'afini aja. Baik. Kemudian kita lihat tadi. Artinya kalau Allah mau, kita berdoa terus. Minta Allah angkat kita. Biar ilmu yang kita ada tu menjadi pemicu ke arah menjadi manusia yang terbaik. Bukan jadi makin sesat, bukan. Kita ikhtiarlah. Di antara ikhtiar kita ialah berdoa. Memohon kepada Allah Ta'ala. Maka perumpamaannya adalah seperti tadi perumpamaan orang macam ya. Di ayat 176 ya. Allah nyebut di sia. Orang-orang yang jahit tadi, makin banyak ilmu makin jahit. Sama seperti anjing. Macam mana anjing? Cuba kita lihat ya. Maka perumpamaannya adalah seperti anjing yang jika engkau halaukan dia, lidahnya dihulurkannya. Tak nak gasuk. Kalau kita nikamnya, lidahnya terkeluar, jelek. Atau engkau biarkan dia namun lidahnya tetap terjelek. Ditandah punya terjelek, dihalau punya terjelek lidahnya. Ya perangai asuk. Macam ya umpama orang yang jenis yang disebut kita tadi. Diumpamakan Allah seperti anjing. Tidak ada berubah apa-apa. Kita nasihatnya pun masihnya perangai macam ya. Kita si nasihat, laginya si senonoh. Tidak ada satu pun dapat merubahkannya. Dirinya pun semua berusaha untuk berubah. Nasihat orang punya semua dengar. Dihalau punya jelai lidah. Ditandah pun lidahnya terjelai. Saya dah memberi manfaatnya apa-apa. Alangkah hinanya perumpamaan yang diambil oleh Allah daripada orang yang menyilih baju itu. Dan menukarnya dengan kufur. Laksana anjing. Selalu kehausan saja. Selalu lidahnya terulur. Kerana tidak puas-puas kerana tak tamaknya. Walaupun dia sudah dihalaukan pergi. Lidahnya masih terulur. Kerana masih haus, kerana masih merasa belum kenyang. Ianya. Dan walaupun dibiarkan saja lidahnya diulurkannya juga. Cobalah pelajari dengan saksama mengapa maka binatang yang satu itu anjing selalu mengulurkan lidahnya. Sebabnya ialah kerana tidak pernah merasa puas
Orang cemerlangnya si pernah merasa puas kehidupannya di dunia tu sampainya mengguna agama untuk kepentingan kehidupan dunianya. Lebih-lebih pada siang hari dikala panas mendenting-denting, anjing mengulurkan lidah terus kerana selalu merasa belum kenyang, kerana hawa nafsunya belum juga terpenuhi. Bilakah hawa nafsu itu akan penuh? Mati habis cerita. Bila masuk dalam kubur, bak kata Sayyidina Ali, apa kata Sayyidina Ali? Bukan hadis. Itu kata-kata Sayyidina Ali. An-nasu niyamu, kata Sayyidina Ali. Fa'immatu intabahu. Orang dalam kubur niam. Niam tu bahasa tidur lah. Daripada naum. Niam. An-nas tu, manusia tu, masa gi hidup tu, sebelum masuk dalam kubur, gi sehat, sama macam orang tidur. Luleka. Si ingat dengan macam ni nak bekal akhirat, si ingat. Leka oleh kerja, leka oleh berkawan, leka oleh keluarga, leka oleh anak, leka oleh cucu, leka semua leka. Leka oleh reta, leka oleh mimpi, leka oleh angan-angan. Ya niam. An-nasu niam, kata Ali. Manusia hidup di dunia tu masih belum mati sama macam orang tidur. Yang tengah mimpi. Mimpi macam-macam, mimpi yang menyeronokkan. Bila baunya sedar dia tidurnya? Fa'immatu. Apabila mati, masuk dalam kubur, intabahu. Bau tersedar dari tidur lamunannya. Aku dah mati dalam kubur aku tu. Ya Allah, hidupkan aku kembali ke dunia. Apa guna lagi? Cantik kata-kata Sayyidina Ali. Walaupun bukan hadis. Kata-kata hikmah daripada seorang sahabat Nabi. Dan menantu Nabi. Ali radhiyallahu anhu. An-nasu niyamu fa'immatu intabahu. Manusia hakikatnya hidup di dunia tu sama macam orang tidur yang tengah bermimpi yang benda seronok-seronok. Fa'immatu apabila mati, intabahu bau tersedar daripada mimpi, baulah menyesal. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk mereka itulah. Baik. Cobalah pelajari dengan saksama tadi. Demikianlah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka citrakanlah cerita-cerita itu supaya mereka berfikir di akhir ayatnya. Ceritakanlah kepada saya tu cerita kepada kita orang. Untuk saya pun dan untuk keluarga. Kita ceritakan. Perumpamaan yang Allah perumpamakan orang-orang yang degil tadi sama seperti anjing. Saya ada faedah. Sebab dia kenyang. Macam ni pun kita mulahnya, lidahnya sentiasa terjelir. Kita paluknya kah, kita halurkannya, kita tikamnya dengan batu, lidahnya tetap terjelir. Kita tandahnya siap pun terjelir juga. Duduk saya pun terjelir juga. Nanda bahawanya si pandai puas dengan kehidupan duniawi itu sampai agama dijadikannya modal untuk kepentingan kehidupan duniawinya. Maka kita faksusi. Faksus itu artinya ceritakanlah. Al-qasas, cerita-cerita ini. La'allahum yatafakkarun. Semua orang yang mendengar cerita itu tadi dapat berfikir. Supaya nisi jadi orang yang macam ya. Kemudian ayat 177. Sa'a masalanil qawmul ladhina kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadlimun. Buruklah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami itu dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat aniaya. Memang hina juga manusia diumpamakan seperti anjing. Anjing itu kan makhluk yang makhluk ciptaan Allah juga lahnya. Tapi nya merupakan makhluk yang dianggap hina. Okey? Dianggap hina di segi peranginya, walaupun ada peranginya baik, setia dan sebagainya, tapi ada perangai jahitnya suka menjelir lidahnya. Dapat diambil
jadi perumpamaan kepada manusia yang berperangi macamnya tadi. Tapi anjing juga merupakan perumpamaan makhluk yang setia. Nah, setia kepada orang yang menjaganya. Sampai orang yang dah mati pun selalu pergi ke kubur dan sebagainya. Guri netak kubur. Setianya. Akhirnya, bila tuannya mati, si lama kayaknya mati juga. Setia. Dan ia binatang yang boleh diajar untuk berburu. Al-Quran mengiktirafkan. Dalam Al-Quran nyebut. Mukallibina tu'allimunahun. Kan dalam Al-Quran. Binatang yang kamu ajar seperti anjing untuk berburu. Boleh kita makan hasil gigitan anjingnya tadi, berburu, dah dikira sembelih. Si perlu disembelih lagi. Kan lah kau ada cerita ya. Kita didik anjing kita jadi pemburu. Memburu binatang-binatang halal. Lepaskannya, pergi kan bismillah. Kita melepasnya bismillahirrahmanirrahim. Ngepung-ngepung binatangnya. Terus ditangkapnya. Tangkapnya, digonggong-gonggongnya. Bukan dimakannya, digonggongnya, dimbaknya ke tuannya. Dalam perjalanan yang nembak ke tuannya, binatangnya mati. Binatang si perlu disembelih lagi. Gigitannya udah dianggap penyembelihan. Dalam Quran nyebut. Jadi anjing itu bukan aja perumpamaan yang jahit, malah perumpamaan yang bagus pun ada. Baik. Tapi ada syarat tadilah. Satu, syaratnya mesti anjing ya dilatih. Kedua, masa melepasnya pergi ngepung binatang nak disuruh kitanya berburu teh, baca bismillah. Okey. Cukup doa. Dannya pun ada syarat juga. Hendaklahnya apabila dapat binatangnya jangan dimakannya dulu separuh buat dengan tuan ya si boleh. Ya haram kita makan. Nya si, nya digonggongnya binatang lalu dimbaknya kita. Katalah nya nangkap renap. Nya pun mbak tinggalnya kita. Renapnya mati. Hasil digigitnya tak aja, bukan dimakannya, digigitnya. Maka renap dah dikira disembelih hasil gigitan anjingnya tadi. Ya hukum fiqh. Dalam Al-Quran Allah pun nyebut di dalam Al-Quran berkaitan dengan perkara tersebut. Cuma setengah ulama mensyaratkan nak bekak gigitnya kerat. Kerana air liurnya najis. Kak gigitnya kerat buang. Okey. Dan setengah ulama mazhab Maliki masih perlu. Kerana anjing sama dengan hukum pusak. Okey. Si najis. Ia dalam mazhab lain. Selain daripada mazhab Imam Syafi'i. Baik. Kemudian kita lihat lagi. Demikianlah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka citrakanlah cerita-cerita itu supaya mereka berfikir. Kata Allah. Menurut penafsiran daripada Ibnu Jarir At-Tabari. Maka citrakanlah olehmu hai Rasul. Cerita-cerita yang telah aku kisahkan kepada engkau ini. Tentang berita orang-orang yang telah datang kepada mereka ayat kami itu. Dan berita tentang umat-umat yang telah aku khabarkan kepada engkau dalam surah ini. Surah Al-A'raf tu. Dan berita-berita lain yang menyerupai itu sampaikan juga betapa akibat siksaan kami terhadap mereka. Kita berceritalah tu. Allah nyuruh Nabi mencerita kepada para sahabatnya. Bercerita kepada sahabat, mencerita kepada tabi'in. Gialah seterusnya, kita masa tu baca ayat Quran tu menceritakan tentang benar tersebut. Perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebut di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang jahat tadi. Kami terhadap mereka sebab mereka telah mendustakan rasul-rasul yang kami utus. Ayat sebabnya. Dan hal yang seperti itu bisa saja kejadian pada kaum engkau orang Quraisy yang mendustakan engkau pada zaman Nabi dulu. Apakah kini tu siada perangai manusia ke ya? Oh banyak. Zaman kita tu lah banyak. Banyak. Okey. Yang berperangai macam ni. Mudah-mudahan kita termasuk lah. Yang sebelum engkau dari Yahudi Bani Israel supaya mereka fikirkan hal ini baik-baik. Supaya mereka mengambil iktibar. Lalu mereka kembali kepada jalan yang benar. Mereka taat kepada kami. Nasihatkan mereka. Ya guna kita menceritakan benda itu kepada. Untuk mendidik akhlak umat Islam. Ceritakan. Allah menceritakan benda itu dalam Quran bukan sia-sia.
adalah untuk menjadi iktibar, jadi modal untuk kita menasihati diri kita dan orang lain supaya menjadi orang yang baik. Ya, fungsi Al-Quran di antaranya. Baik. Kemudian kita lihat di ayat 177. Sa'a masalanil qawmul ladhina kadzabu biayatina. Buruklah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami itu, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat aniaya. Dah menzalim dirinya. Membiar dirinya terseksa di akhirat kelak. Itu dipanggil menzalimi diri. Allah sendiri mengakui memang amat buruk perumpamaan itu. Mereka dimisalkan dengan anjing yang selalu kehausan, selalu menghulurkan lidah sebab selalu tidak puas. Panggil orang tu. Perhatikanlah sejak ayat sebelumnya, tadinya ayat Allah itu telah ada dalam dirinya. Lalu dia muntahkan kembali, dia peturutkan pimpinan syaitan, lalu dia tersesat. Sedangkan ayat Quran ada dah dihafal dalam mulutnya, dalam dadanya. Hadis ada yang dihafalnya. Tapi semua dilupanya. Diubahnya makna pengertian Al-Quran. Diubahnya pengertian hadis. Macam tadilah. Kenapa kau semayang? Kan Allah marah orang semayang. Nyambil ayat dia. Wailul lil musallin. Kan mubah ya. Ini dalam Quran madah orang minum arak masuk neraka. Katanya. Kena saya dah. Ada 2 kali, 3 kali, 4 kali arak disebut di dalam Al-Quran. Tentang pengharaman Al-Quran. Haram artinya masuk neraka lah. Kita maulahnya. Hurrimat alaikumul maitata wal damma wal khamr. Diharam kepada kamu untuk makan daging babi, minum darah, dan menyembah berhala, dan berjudi. Disebut. Diharam. Hurrimat itu yang diharam. Apabila diharam, kita maulah kan masuk neraka. Habis yang kau madah siap dalam Quran madah orang minum arak masuk neraka. Padahal ada. Baik. Kemudian kita kemudian berfirman Allah lagi dalam ayat 178. Kita nangga. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Ya, di akhir ayat. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka itulah orang yang beroleh petunjuk. Kenanya berusaha untuk mendapat petunjuk, Allah berinya petunjuk. Yang berusaha nak mendapat hidayah, Allah berinya hidayah. Tapi menyesik berusaha, Allah sik beri. Orang kafir kita nangga. Yang berusaha menyelidik tentang agama-agama, akhirnya terlihat agama Islam, yang terpikat, masuk Islam, dapat petunjuk. Coba menyesik mengkaji. Adanya masuk Islam. Saya tahu. Mungkin kerana hanya nikah aja. Pisik tahu tentang Islam. Betulan nikah orang Islam. Yang masuk Islam, pisik tahu tentang Islam. Orang macam ni apabila bercerai kelak murtadnya. Biasanya kedaya lah. Tapi kalau yang masuk Islam kerana berusaha mencari petunjuk ya, jarangnya nak murtad. Jika mungkinnya murtad. Kerana dia dah yakin. Dia berusaha memperoleh petunjuk tersebut. Macam kita tu, lahir secara Islam, mungkin kita sih berusaha, iman kita lalu ditakut lama lagi aja lah. Macam kita nangga kebanyakan orang-orang kita, si tahu apa-apa. Keturunan Islam, kita tu keturunan Islam. Kita sih pernah milih nak jadi Islam. Oleh kerana mak bapak kita Islam, kita Islam. Kemudian kita sih belajar lagi berkaya. Lalulah kita Islam pada nama aja. Tak tahu apa-apa. Maka mudah terusik dan mudah terganggu. Kalau ada apa-apa yang mengganggu kita, kita mudah terganggu. Silap-silap bulan boleh keluar daripada agama Islam. Kerana kita siap ada pilihan. Aku mari
lahir dalam keluarga Islam, maka jadi Islam. Bukan kita milih. Kena mak bapak kita Islam. Kemudian kita terus nak belajar, nak mencari iman, supaya iman kita makin kuat, iman kita makin terjana, makin kuat, makin dapat ilmu. Mau. Lalu cemia aja. Maka iman kita masih dalam takut lama aja. Lalu enggan aja. Kalau dalam 30%, enggan 30% aja. Si naik 40, 50, si lu si aja. 30, mati 30. Okay. Si ada sesuatu yang boleh membuatnya jadi naik. Karena iman tu naik dengan pengetahuan, ilmu. Ilmu ilmu beriman dan beramal, kan? Ilmu dulu, bawa beriman, bawa beramal. Tanpa ilmu kita sih akan beriman. Tanpa iman kita sih akan beramal. Kalau tak beramal pun amalan kita sih diterima. Karena amal tanpa iman. Orang kafir misalnya, semayang ikut kita semayang. Dapat pahala kah? Si dapat, kerana bukan orang beriman. Dia mesti berilmu, beramal, berilmu, beriman dan beramal. 3 yang boleh dipisahkan. Baik. Kemudian kita lihat, barang siapa yang diberi Allah petunjuk, maka itulah orang yang beroleh petunjuk. Sebab tidak ada petunjuk yang lain yang akan menyelamatkan manusia, melainkan petunjuk Allah saja. Sebab itu kedua perumpamaan yang tersebut di atas tadi, yang sudah kita sebut panjang lebar tadi. Pertama, menyilih dan terkelupas ayat perumpamaan ayat-ayat Allah dari dirinya sampai tinggal telanjang, tidak dapat pagi. Kedua, laksana anjing yang lidahnya selalu terjulur, tidak mau kenyang-kenyang. Janganlah hendak bertemu pada diri kita. Lekas-lekaslah kita mendekati Allah. Kalau kita rasa dah perangai-perangai cemia dalam diri kita, cepat-cepat kita kembali dan bertaubat. Ya Allah, mohon. Buangkanlah perangai nak jahit daripada diriku itu, ya Rabbi. Aku merasa macam ada sesuatu dalam diriku tu. Macam-macam mengesyak kita. Cepat-cepat berdoa, berusaha untuk supaya Allah memelihara kita daripada terus tersesat. Cemia cara kita. Baik kita selalu waspada dengan hati kita tu. Kadang-kadang hati kita nanggap sesuatu, kita mudah nak terikut-ikut. Sedangkan benda yang benar salah. Maka kita awal-awal mohon, ya Allah, jagalah aku. Allah mahfazni min baini aidihim wa min khalfihim. Kita minta. Allah mahfazni min baini aidihim wa min khalfihim wa min aimanihim wa min syama'ilihim. Ya Allah, peliharakanlah aku dari depanku, dari belakangku, dari kiriku, dari kananku, dari atasku, daripada bawahku. An utala min tahti, daripada di bawahku. Jagalah aku keseluruhannya supaya aku tersesat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Minta. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya aku selamat dan sehat di dunia dan di akhirat. Selamat. Minta. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini, dalam agamaku, fi dunyaya, di duniaku, wa akhirati, dan akhiratku. Minta. Si boleh si minta. Kalau si minta, kita iman kita semakin turun, turun. Minta selalu. Allah paling suka kita minta. Mendapat nangis, minta. Nangis dalam sujud. Kediri kita pun seorang, malam-malam kita semayang. Nangis. Baca Quran nangis. Bertaubat nangis. Untuk merealisasikan betapa rindu kita kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, betapa takutnya kita disesatkan oleh keadaan suasana sekitar kita. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat 178. Karena yang hanya dapat memberi petunjuk, tak lain tak bukan, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Sampai tinggal tadi dan barang siapa yang dia sesatkan, mereka itulah orang-orang yang rugi.
Punya milih kesesatan, maka orang itulah rugi. Oleh karenanya milih kesesatan, maka Allah berinya kesesatan. Karenanya mau. Macam Fir'aun. Nabi Musa udah dakwahnya. Yang anggap Nabi Musa. Nabi Musa kan anak angkatnya dulu. Musa madah, aku rasul, utusan Allah. Wahai bapa angkatku Fir'aun. Berimanlah kepada Allah yang mencipta alam semesta tu. Mana? Aku Tuhan. Hanya pada dirinya Tuhan. Kau ibu nak macam-macam Musa. Nak melawan Toke. Aku tak merah kau dulu. Tuhan adalah aku. Tiada Tuhan selain aku, kata Firaun. Artinya Nabi Musa pernah ngajaknya beriman. Sebab ya masanya nak tenggelam dalam laut merah ya. Yang ucap. Tapi ucapannya dah si berguna lagi. Dah terlambat. Aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Musa dan Harun. Artinya asyhadu an la ilaha illallah. Tuhan yang disembah Musa Harun kan Allah. Tapi Allah si terima taubat Firaun karena dah terlambat. Nya dah nazak. Nyawa dah situ. Kan mati dah tenggelam. Baru nak taubat si terima. Sama juga kita tu lah. Pap dah nyawa gantuk baru nak taubat. Ni dia terima lagi. Masa kita sehat tu lah kita bertaubat. Kita berzikir. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita masih sehat. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kebenaran ayat Allah ini bagaimana tidak akan rugi kalau diri telah tersisih sendirinya daripada masyarakat yang baik. Masuk tidak menggenapi, keluar tidak mengurangi. Umur bertambah susut, pekerjaan tidak berbekas. Kebenaran ayat-ayat Allah diketahui tetapi diri sendiri mendapat kutuk daripadanya. Ya Allah, bahaya. Laksana anjing yang selalu kehausan. Sebab nafsu tidak ada batasnya, kesudahannya. Timbullah penyakit-penyakit jiwa yang lain di antaranya ialah dengki. Mulalah besar macam-macam sifat buruk dalam dirinya. Apabila dah menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala. Dengki, hasad. Sebagaimana pernah terjadi kejadian seorang yang telah merasa dirinya ulama. Padahal ayat-ayat Allah digunakannya untuk memenuhi hawa nafsu kebendaannya. Menjadi dengki kepada orang lain yang ilmu orang itu tidak sebanyak ilmunya. Tetapi dia amalkan sehingga orang itu lebih dipercaya oleh orang banyak. Maka dia pun dengki melihat mengapa dirinya sendiri tidak dihormati orang lagi. Padahal dia lebih alim, lebih banyak mengetahui ayat-ayat. Padahal dia telah lupa bahawa dialah orang yang pertama sekali mendustakan ayat-ayat itu. Ada juga orang perangai macamnya. Okay? Mudah-mudahan kita, moga-moga dijauhkan oleh Allah kutukan seperti itu dari kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.